Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ channel dan segmen Share Seram. Subscribe. Kali ni aku nak cerita tentang kisah pengalaman pengawal keselamatan di sekolah. Sebelum ni cerita pasal kilang kan, ni sekolah. Seperti yang kita tahu, sekolah ni kalau bandingkan kilang, ada sekolah yang kecil, ada sekolah yang besar. Kalau macam sekolah yang menampung budak-budak yang banyak, confirm lah nak besar kan. Dan sekolah ni boleh dikatakan besar, tapi berada di kawasan yang keliling dia hutan tau. Yang mana kawasan sekolah ni sendiri pun dulu hutan, tapi disebabkan nak dinaikkan ataupun dibangunkan sekolah, kawasan tu terpaksa clear lah kawasan hutan sekitar tu, yang diorang buat sekolah kat situ untuk orang-orang, sebenarnya kampung lah kat situ. Keliling tu kampung, untuk orang kampung ni datang ke situ hantar anak sekolah. And sekolah tu sendiri memang ada kisah-kisah urban legend dia tersendiri. Tapi setiap terjadi kisah-kisah ni, macam orang cuba untuk tak sampaikan antara satu sama lain, biar macam pendam sendiri-sendiri kan. Tapi nak jadikan cerita, satu hari ni satu pak guard baru datang, yang mana sekolah ni ialah sekolah baru lagi, tak sampai pun lagi setahun macam tu, baru dalam 9 bulan macam tu. Guard ni pula dah banyak bertukar. And sampai satu masa ni satu guard baru datang. Guard lain berhenti macam tak ada sebab tau, macam tak cerita apa. Tapi guard ni pun macam masuk tanya jugalah guard-guard yang shift lain kan, shift malam, shift petang apa kan, sekolah ni okey tak? Guard yang dia tanya tu, mau baik pun petang mau pun malam, jawab nak tak nak je. Okey je, kenapa? Tak saja tanya, ikutlah ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dua-dua tak kuat dengan nada yang sama. Namun untuk mengetahui semua, yang pagi dengan malam ni pun, dia ni petang, tapi petang dia ni pun sampai ke malam lah juga kan. Dua-dua ni jawab macam nak tak nak. And kebetulan diorang ni pun sebenarnya baru lagi, tapi masa dia tanya tu, dia sedar air muka yang cerita ni macam takut-takut tau. Tapi disebabkan macam dia ni macam nak bersangka baik, macam buat dono je lah dengan apa yang dikatakan oleh diorang pak guard tadi ni. So tak apalah, dia pun mulakan tugas hari pertama ni. Yelah, semangat kan orang hari pertama tugas kot. Bila dia check setiap apa kelas, pergi ke bangunan lain pula, bangunan lain, dia kata dalam hati dia, besar juga sekolah ni. Sebab mungkin nak cakap seorang-seorang pun takut juga. Mula-mula dia check tu dalam waktu petang. And kebetulan bila dia nak balik tu dah malam, memang dah tengah malam, sebab nak pertukaran shift. And dia pun check lah buat kali terakhir sebelum guard baru ni masuk. Yang mana tempat yang dia lalu tadi, banyak-banyak bangunan ni, dia mulakan dengan kawasan kantin. Okey, pergi kantin, dia pergi kawasan bilik darjah, bilik guru. Namun bangunan terakhir yang dia perlu lalu ni, sebenarnya bangunan ni macam tak digunakan sangat tau. And hanya ada satu benda ataupun satu bilik digunakan, iaitu bilik sukan, untuk simpan stor-stor barang sukan macam tu lah. And lagi bilik ke depan dia tu macam tak ada apa, tapi dia still kena check lah kan. Okay, tak apalah. Tapi masa dia lalu waktu petang tu, tak ada apa pun, tak nampak apa. Macam, yelah, tak ada orang kan. Sebab sekolah tu pun nak jadikan cerita, budak macam baru nak daftar ke, tak berapa ramai lah. Tapi sekolah tu boleh muatkan ramai murid lah. And bila dia check tu, sampai ke kawasan atau pembangunan yang tadi ni, dia check petang okey je kan. Dia macam sedar lah, dia tengok kiri kanan, macam je kan bangunan ni kan. Apalah, dia tengok dalam depan store sukan tu, okey, tak ada apa. Tapi dia sampai satu jarak yang mana tak jauh pada store sukan tu, tiba-tiba dia terhenti langkah dia. Bila dia melihat ke depan, dia nampak seolah-olah ada budak duduk kat depan satu bilik ni, yang mana bilik tu kalau tak silap lepas tu dijadikan bilik muzik. And dia pun pergilah ke situ macam, budak mana pula ni kan. Dia pun pergi serius tu dia mendekati budak tu. And nak edikan cerita, dia terdengar satu bunyi masa nak pergi tu, dan dia tertoleh ke arah lain. Dan bila dia kalih balik, budak tu hilang. And serta-merta dia berlari lah macam kejar. Dia tengok mana-mana tempat budak tu berada, dan macam tak logik lah. Takkan kejap aku tak apa jauh dah dengan dia, kenapa dia boleh hilang kejap je? Sejenak dia mengalami perkara sedemikian. Tiba-tiba dia terdengar bunyi piano dimainkan dalam bilik yang bakal dijadikan bilik muzik. Sebaik dia mendengar piano itu dimainkan, dia pun
menoleh ke arah bilik muzik. Dia pun macam, pemain piano, bukan bilik ni tak guna lagi ke? Dia pun pergi ke bilik muzik tu, dan kebetulan dia ada kunci lah bilik muzik tu. Dia buka, berkunci ni. Dia buka, gelap. Tapi memang ada piano dalam tu tau. Memang ada, hanya piano, alat muzik lain tak ada. Sebab apa? Sebab yang tu je sekarang ni yang sekolah mampu beli. Seruling apa tu mungkin dalam order lagi kot. Jadikan cerita. And bila jadi macam tu, dia pun macam terkejut lah. Dia macam, in case tu dia buka lampu, check juga dalam, tak ada apa. Dan dia pun memang fikir secara logik, takkan ada orang boleh masuk, benda dah kunci kot. Mana ada orang ada kunci berdua kan. Memang dia orang guard ni je yang ada. Bila dia keluar dah kunci apa semua, dia dah tutup lampu dalam semualah kan. Dia nak pergi balik lah ke post guard dia, sebab dia dah habis dah rounding dah, ataupun clocking. Bila dia dah habis clocking tu, dia macam terfikir lagi, budak ni siapa apa yang menyebabkan dia secara tiba-tiba rasa dia memang nak berlari, ataupun dia sangat-sangat takut. Dia terlihat ke tingkat atas, mana bangunan ni satu-satunya bangunan yang ada tingkat tu. Dia tak ada tingkat atas 1, 2, 3 kan. Tapi bangunan bersebelahan tu ada tingkat atas. Dia tengok budak yang tadi dia nampak tu ada dekat tingkat 10. Masa tu dia macam fikirlah, takkan aku cek bilik ni pun cek cincai-cincai, takkan dia boleh lari sampai tingkat 10 sekejap sangat. Tapi masa dia bercakap dengan diri dia tu, dia masih tengok. Lepas tu dia macam toleh ke bawah kejap je. Dia tengok atas balik, tak ada. And sejenak tu dia memang tahu, okay, ni memang bukan budak-budak, ni something. Dia pun jalan laju, mempercepatkan langkah dia menuju ke post guard dia kan. So bila dia sampai ke post guard dia tu, guard yang akan ganti dia ni nampak lah, kau apa hal peluh ni? Bercerah peluh kau, baru kerja sehari apa ni kau ni? Relax lah, nak kerja teruk-teruk sangat. Cek je apa, macam kau main bola pula dah. Aku nak tanya kau boleh tak? Dan aku harap kali ni kau jangan jawab nak tak nak, boleh? Apa hal? Sekolah ni ada something Mungkin kau dah kata ni, boleh lah kita ada something. Tapi kau dah kena ke? Budak. Orang kata budak tu memang di tempat dia, ke hutan tu nak terbang, dia tak ada tempat lah kot nak tinggal. Tahu dulu ni kawasan ni hutan. Boleh jadi. So macam dia pun macam assume benda tu betul. Tapi dia nak jadikan cerita, dia boleh tahulah pada boleh katakan cikgu-cikgu juga. Rupanya ada cikgu yang memang ada asal daripada kawasan tu sendiri. Kata sebenarnya masa pembukaan sekolah ni ada seorang buruh binaan yang mana belum lagi lah dalam pembinaan lah. Dia bawa anak dia sebab dia orang ni hidup susah. And sebabkan hidup susah, dia macam tak ada siapa nak mengasuh anak dia apa. Sebab isteri dia pun perlu kerja, dan dia kesian nak tinggalkan pada isteri dia. So hari ni dia bawa lah anak dia pergi ke tempat dia buat kerja ni. And nak jadikan cerita, anak dia ni mati sebab jatuh daripada satu tingkat yang mana diorang ni dah buat masa tu dah tingkat 3. Dia jatuh daripada tingkat tersebut. Dan memang selalu bila orang nampak, dia akan berada kat tangga. Tapi awak lain, awak nampak dia kat bilik muzik tu. Mungkinlah dia tahu kat dalam tu ada piano apa, dia nak musik lah juga. So, bila dia dengar jawapan pada cikgu dan beberapa orang lain, memang boleh katakan versi yang sama, dia tahulah dia ni dapat satu pengalaman yang lain. And turn out lepas pada kejadian tu, walaupun yelah dia takut juga, tapi dia beranikan diri. Dan Alhamdulillah lah dia dapat stay dengan sekolah tu as a guard. Sampai satu tahap, okay, bos dia kata kau kena tukar sekolah lain pula. Padahal dia tak ada problem apa, tapi macam yelah dah atas arahan bos, dia pun kena pergilah. And sebelum dia pergi tu, dia macam yelah pusing sekolah buat kali terakhir. And ketika dia pusing dah satu kawasan tu, tak macam mana hati dia berkata toleh belakang, yang mana dia dah settle dah. Bila dia toleh belakang, budak yang dia pernah nampak tu, yang mana selepas tu pun dia still nampak, tapi macam dia tak pernah kacau. Sebab budak tu pun bukan jenis yang kacau apa. Dia macam musik, dia jenis main piano. Kadang tu yelah bila sekolah tu dah ada alatan-alatan dia, kadang komputer tu buka sendiri apa. Jadi kerja dia pergi tutup lah balik apa kan. Sebab budak tu pun tak akan buka balik apa. Bila dia dah nampak budak tu kat ujung, dia senyum kat budak tu, dan budak tu senyum balik kat dia. Dan entah semena-mena, walaupun sebelum ni dia meremang, pada hari terakhir dia kerja tu, dia menitiskan air mata mengenangkan
budak tu seumuran dengan anak dia. Dan benda ni sebenarnya sangat menyedihkan lah, sebab kisah di sebalik tu ada kisah tragis lah. Harap korang dapat ambil iktibar daripada video ni, yang mana kisah kali ni agak sedikit sedih lah kan, campur seram. And aku harap korang enjoy dengan video kali ni. Jangan lupa untuk subscribe kepada yang belum subscribe. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan, like video ni, komen untuk aku improve video aku, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng untuk dapatkan setiap video-video baru yang aku upload dan dapat notification apabila tekan butang lonceng tersebut. Okey, terima kasih kerana menonton video aku untuk kali ni. Assalamualaikum